الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
ليتني ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang rahmati sekalian, alhamdulillah, pagi ini pagi Jumaat, tuan-tuan. Pagi ini pagi Jumaat, alhamdulillah. Setiap kali pagi Jumaat kita bersiaran bersama dengan Imam Ustaz Ernest Senegar, yang kita menunggu beliau, tuan-tuan. Beliau belum masuk lagi nampaknya, dengan cerita beliau ada kuliah pada pagi ini. Mungkin beliau akan masuk lewat sikit. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ernest Senegar pagi ini nak cerita mengenai sedekah sebagai kunci, salah satu kunci syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah sebagai salah satu kunci syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun tuan-tuan dan puan, sebelum kita bersama dengan beliau beberapa ketika, saya ingin menyatakan bahawa pagi ini, saya ingatkan pagi ini pagi Jumaat. Tuan-tuan pun tahu pagi ini pagi Jumaat, tuan-tuan dan puan, ada hadis mengatakan Allah akan mengampunkan dosa kita minal Jum'ah ilal Jum'at, daripada satu sembahyang Jumaat kepada satu sembahyang Jumaat, pada satu hari Jumaat kepada satu hari Jumaat, dosa-dosa akan dihapuskan. Bahkan bukan begitu saja, tuan-tuan. Minal Ramadan ila Ramadan, dosa-dosa kita bagi mereka, tuan-tuan dan puan, yang melakukan amal saleh, yang melakukan amal jariah untuk cover sebahagian daripada dosa-dosa yang mereka lakukan itu, tuan-tuan dan puan, antara Ramadan dengan Ramadan, peluang bisa begitu luas terbuka untuk kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati sekalian, saya nak meninjau sikit ke belakang. Kita dah hampir 2 tahun bersiaran. 2 tahun bersiaran. Faktanya ialah kebanyakan kita, termasuk saya barangkali, saudara, nampaknya tentang ilmu dan amalan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala rata-ratanya, ini umum, tuan-tuan, rata-ratanya nampaknya agak sikit tidak jitu, tidak ampuh, tidak kukuh, tidak kuat. Agaknya ada sikit kegersangan di situ, agaknya ada sikit jurang-jurang di situ, agaknya ada sikit seolah-olah saudara-saudara, ilmu dan amalan agama tidak bertapak kuat, tidak kokoh dalam kehidupan diri kita sebagai individual dan keluarga sebagai satu family yang merangkumi beberapa individual, dan juga antara family dengan family yang dikatakan sebagai masyarakat, yang dikatakan sebagai community. Itu pun tergambar, terlihat bahawa ilmu dan amalan Islam itu agak-agaknya
tidaklah seperti yang diharapkan dalam hadis-hadis ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu. Maknanya dalam pendek-pendeknya maknanya tuan-tuan dan puan ada dua perkara, ilmu dan amalan, ilmu Islam dan amalan Islam. Nampaknya tuan-tuan dan puan setengah-setengah daripada kita, mungkin termasuk saya, masuk keluarga saya dan sebagainya, masih renggang hubungan dengan Allah. Maka renggang dengan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi pun renggang, tengah hari pun renggang, petang pun renggang, malam pun renggang. Tuan-tuan, kerenggangan itu antaranya disebabkan oleh faktor ilmu. Ilmu yang tidak diterapkan kepada kita daripada awal sejak kita kecil. Beruntunglah tuan-tuan, beruntunglah kepada mereka yang memiliki ibu dan ayah semasa kecil dah didik mereka agama. Ibu dan ayah yang menekankan agama, ibu dan ayah yang menekankan Al-Quran, ibu dan ayah menekankan amal ibadat kepada Allah dan kepada Rasul, ibu dan ayah yang menekankan adab-adab dan kesopanan terhadap ibu bapa, terhadap orang tua, terhadap anggota keluarga, terhadap jiran tetangga dan masyarakat dan sebagainya. Bertuahlah kepada tuan-tuan dan puan yang mana ibu bapa mendidik tuan-tuan dan puan, pagi-pagi dah ketuk pintu, bangun subuh, bangun subuh. Memanglah masa kita kecil-kecil dulu kita tak suka ketukan-ketukan seperti itu. Masa kecil-kecil dulu tuan-tuan, sampailah kita lepas balik pun kita dapati ketukan-ketukan itu tidak dialu-alukan oleh kita satu masa dahulu. Ketukan-ketukan itu macam rasanya menggugat privasi kita. Kita nak tidur. Kita nak bermimpi lagi. Kita nak berada di atas tilam, di atas katil lagi. Nak berada dalam kegebuan bantal dan bantal peluk dan bantal yang telah disediakan kepada kita. Kita hendak duduk dalam bilik, kadang-kadang setengah anak kita bilik aircon, bilik kipas dan sebagainya. Saudara-saudara, pada saya, beruntunglah, berbahagialah, selamatlah kepada ibu bapa yang mengetuk pintu-pintu anak-anak mereka. Pintu-pintu bilik anak mereka. Bangun subuh. Bukan saja menentukan tuan-tuan dan puan. Sebagian daripada ibu bapa kita menentukan setelah kita bangun subuh ke bilik air, setelah ke bilik air membersihkan diri, setelah membersihkan diri, bersihkan lagi tuan-tuan. Apa yang bersihkan jasad kita, bersihkan badan kita dengan mengangkat wuduk dengan air wuduk. Wuduk artinya tuan-tuan sebagian daripada taharah, sebagai pembersihan untuk kita melakukan ibadat. Wuduk adalah merupakan satu pembersihan rohani dan jasmani yang mesti kita lakukan tuan-tuan. Dan ada ibu bapa yang strict yang menentukan dan melihat anak-anak ambil wuduk. Betul tak betul ambil wuduk. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, anak-anak kita maklumlah anak-anak perangai anak-anak. Basah-basah sikit tuan-tuan, letak-letak sikit tepuk-tepuk air di muka, dah dia kata ambil wuduk. Dia ikut belakang kita semayang dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang inilah perangai-perangai yang ada kepada anak-anak. Kalau tidak dimonitor, kalau tidak misalnya dijaga, kalau misalnya tidak tuan-tuan dilihat, kalau misalnya tidak tuan-tuan tidak monitor, inilah yang berlaku dalam keluarga kita. Okey, balik tadi. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, hasil daripada ini dua tahun, hampir 2 tahun ni yang saya himpunkan pendapat dan pandangan profesor-profesor yang bersama dengan kita, doktor-doktor yang bersama dengan kita, ustaz-ustaz yang senior bersama dengan kita, ustazah-ustazah yang senior bersama dengan kita. Bilangannya hampir 100 orang, tuan-tuan. 100 orang bilangannya selama 2 tahun bersilih ganti. Program pagi pukul 7 seperti ini dan program malam pukul 9.15. Program malam namanya Salam Husnul Khatimah. Nama besarnya Salam Husnul Khatimah mengambil berbagai-bagai tajuk dan melibatkan berbagai individu, berbagai personality. Terdiri daripada mereka yang mengajar guru di universiti, mereka yang menjadi guru-guru di sekolah, ustaz di sekolah-sekolah, dan pendakwah terbuka, pendakwah bebas tuan-tuan dan puan yang banyak membantu kita mengendalikan program, melibatkan diri dalam program hingga bertahan hampir 2 tahun ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang ketiga yang saya nampak ialah tuan-tuan dan puan, hasil daripada itu semua berpendapat kita bukan kehidupan dalam keadaan itu dalam keluarga. Kita tidak boleh meneruskan kehidupan dalam keadaan ibadat-ibadat utama tidak terjadual dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak boleh meneruskan kehidupan. Kalau misalnya salat yang menjadi salat sembahyang yang menjadi tiang seri, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama yang menjadi tiang seri pada rumah kita, tak dapat ditegakkan 5 waktu sehari semalam.
mak bapak pun kurang dapat menegakkannya. Anak-anak yang sulung, kakak yang sulung tak dapat menegakkannya. Adik-adik yang lebih rendah umurnya tak dapat menegakkannya. Akhirnya seluruh keluarga tuan-tuan dan puan tak nampak bayangan solat itu dapat ditegakkan dengan pangkal, dengan paksi tegak solat yang kukuh itu tak nampak tuan-tuan dan puan. Nombor 2 tentang Quran. Ini kebanyakan hampir semua tuan-tuan dan puan penceramah-penceramah kita dalam apa-apa tajuk pun ahli panel kita mengatakan Al-Quran ni dhaif kedudukannya. Ustaz atau para penonton salah seorang kita punya Ustazah Umi Kalsum Husin yang ada Akademi Al-Qurannya di Kelang tuan-tuan dan puan memberitahu orang umur 60 tak boleh baca Quran. Bukan tak boleh baca Quran, tak kenal huruf. Tak kenal huruf tuan-tuan. Umur 70 tahun tak kenal huruf. Bukan saja tak kenal huruf, mereka dilanda oleh perasaan malu. Malu tuan-tuan, malu. Malu nak belajar, malu nak panggil ustaz, malu nak membaca di depan ustaz, malu nak membaca di depan isteri, malu nak membaca depan suami, malu nak membaca depan anak-anak, malu nak membaca di depan anak-anak generasi muda. Malu tuan-tuan, malu dengan jiran tetangga, malu dengan sahabat andai sebab umur 67 tahun tak kenal huruf, umur 70 merangkak-rangkak membaca Al-Quran. Sebutan-sebutannya tak betul, makhrajnya tidak betul, sifat hurufnya tidak betul, tajwidnya tidak betul, hukum matnya tidak betul, gunnah tidak betul, ikhfa izharnya tidak betul, waqafnya tidak betul, ibtida'nya tidak betul. Jadi inilah tuan-tuan. Kita harap sangat tuan-tuan. Nombor 3. Apa yang menjadi masalah sampai 2 tahun ni yang ditimbul. Saya timbulkan tuan-tuan, saya timbulkan balik. Apa yang ditimbulkan sebab saya menjadi moderator hampir semua program itu, saya moderatornya. Jadi saya tahu tuan-tuan boleh dikatakan slow spectrum kepada perbincangan selama 2 tahun ini ada dalam kepala saya tuan-tuan, ada dalam kepala saya. Guru ini kata apa, ustaz ini kata apa, doktor ini kata apa, profesor ini kata apa, sejak 2 tahun tuan-tuan terhimpun. Tapi yang dihimpun inilah yang saya curahkan dalam bentuk kapsul pada pagi ini tuan-tuan. Yang keempat, saya katakan tadi ya tuan-tuan semayang Al-Quran. Yang keempat tuan-tuan dan puan mengenai ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang tidak menunjukkan sifat-sifat kepimpinan dalam keluarga. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Ini apa yang dikatakan oleh penceramah-penceramah, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli panel, bukan rekaan saya tuan-tuan dan puan. Ibu dan ayah tidak mainkan peranan kepimpinan yang sepatutnya tuan-tuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami laki-laki itu adalah pemimpin kepada yang perempuan. Tapi tidak tuan-tuan, tidak. Bahkan tuan-tuan, yang paling menyedihkan, suami-suami sendiri menentang tuan-tuan, menentang inisiatif untuk meletakkan agama dalam keluarga. Inisiatif untuk menyuntik agama dalam keluarga. Inisiatif untuk membentangkan panduan-panduan beragama dalam keluarga. Inisiatif untuk menentukan ada satu jadual harian yang mesti diikuti oleh ibu, ayah dan anak-anak untuk menentukan kita hampir kepada Allah, hampir kepada agama, mengamalkan agama. Tidak dapat sokongan. Setengah tuan-tuan kecewa, isteri-isteri bagi tahu saya kecewa dengan sifat suami-suami. Ada suami yang terang-terang bagi tahu. Kalau misalnya isteri bagi tahu kepada suami, apa suami jawapan suami? Kubur kau, kubur aku, kubur aku. Jaga kubur kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku jaga kubur aku. Begitu tuan-tuan. Begitu tuan-tuan dalam sekarang ni. Hari ini, zaman ini, ketika ini. Ada lagi orang yang seperti itu. Ada lagi suami yang seperti itu. Ada lagi pimpinan keluarga yang seperti itu. Dan misalnya ada isteri yang cuba walaupun gagal dengan suami, tapi cuba nak mendidik anak-anak. Anak saudara, anak-anak yang tinggal bersama dengan mereka nak dididik. Kerana mereka sudah ada kesedaran. Kebanyakan isteri-isteri dibandingkan dengan suami mempunyai kesedaran yang lebih tinggi lagi. Sebab mereka hadir dalam kuliah-kuliah wanita. Mereka hadir dalam program-program wanita. Dalam program muslimat. Masjid-masjid dan surau-surau di selatan Malaysia ni tuan-tuan. Masjid itu tuan-tuan ada jawatankuasa muslimat. Dan muslimat diberikan kelonggaran oleh jawatankuasa masjid besar untuk melaksanakan apa juga program-program, apa juga tuan-tuan apa juga ceramah-ceramah, kuliah-kuliah khas untuk wanita yang diselenggarakan oleh pimpinan-pimpinan wanita di kawasan itu yang berpusat di masjid atau di surau. Jadi ini tuan-tuan puan. Jadi maknanya bila ini berlaku, kita dapati isteri-isteri itu lebih ke depan dari segi keinsafan, lebih ke depan dari segi realisasinya, lebih ke depan. Mu dah masuk ke Ustaz Mu?
Halo? Ustaz dah masuk ke belum? Okey. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang saya nak sebutkan ya. Jadi wanita lebih ke depan, isteri-isteri lebih ke depan kerana mereka mengikuti program-program di masjid, di surau, dan kebanyakan program-program, dan saya terlibat tuan-tuan. Saya terlibat dengan masjid dan surau, saya terlibat kebanyakan kuliah duha. Kuliah duha ini biasanya dianjurkan oleh wanita, dihadiri oleh wanita, orang laki-laki. Dalam kebanyakan kuliah-kuliah duha ni, komposisi laki-laki biasanya 20%, 80% adalah wanita. Walaupun kuliah itu terbuka kepada laki-laki dan perempuan, tetapi tuan-tuan, lazimnya bilangan perempuan jauh mengatasi bilangan laki-laki yang hadir pada program-program yang dikhususkan untuk mereka, untuk lokaliti di kawasan itu, untuk taman di kawasan itu, untuk kampung di kawasan itu. Tetapi biasanya kaum laki-laki sambutannya agak lemah jika dibandingkan dengan kaum wanita. Yang kelima, tuan-tuan dan puan. Yang kelima, kalau itulah yang berlaku, tuan-tuan, persoalannya, akibat daripada itu, berbagai-bagai masalah timbul, tuan-tuan. Berbagai-bagai masalah timbul. Tak tegur suami isteri berbulan-bulan. Ini masalah. Masalah, tuan-tuan. Anak-anak yang diam sebumbung dengan ibu dan ayah, tak bercakap dengan ayah terutamanya. Berbulan-bulan tak bercakap dengan ayah. Apalagi masalah? Anak-anak laki-laki, anak perempuan, terutama yang remaja, mengurung diri mereka dalam bilik-bilik. Tak keluar-keluar. Bila keluar waktu makan, bila keluar waktu nak pergi kerja, bila keluar nak pergi tandas, bila keluar nak ambil angin di luar, itu saja. Yang lain kurung bilik kurung diri dalam bilik. Main apa, tuan-tuan? Main gadget-gadget mereka. Main gadget mereka. Mainlah, tuan-tuan, berbagai-bagai video game, PUBG dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, benda-benda ini mengambil mereka berjam-jam. Dalam kajian menunjukkan di Malaysia ni, ada orang Malaysia yang memegang telefon, melihat gadget-gadget satu hari dalam 6 ke 11 jam. 6 ke 11 jam satu hari. Tuan-tuan cuba bayangkan. 6 jam ke 11 jam satu hari. Macam mana? Pegang Quran tidak. Baca Quran tidak. Tapi mereka dengan handphone mereka, gadget mereka. Tengoklah. Tuan-tuan, K-pop, drama Korea sekarang ni mengambil tempat di hati anak-anak. Musik Korea dan dengan potongan badannya, potongan mukanya. Ada anak-anak kita yang pergi plastik surgery. Nak tengok macam mana orang-orang K-pop dan sebagainya, hidung mancung-mancung, tuan-tuan dan puan, kerana mereka melakukan plastik surgery. Bentuk rambut macam-macam K-pop. Pakaian macam K-pop. Fikir macam K-pop. Dan nampak, tuan-tuan, kita dikoreakan, sangat-sangat dikoreakan. Makanan Korea. Makanan Korea, tuan-tuan, walaupun baru dalam sekitar 15 tahun ni, masuk dalam market kita, nampaknya makanan Korea sekarang sudah mengambil tempat. Sama dengan makanan Jepun. Tuan-tuan, jadi ini dia. Saya tidak mengatakan, tuan-tuan, dia tak boleh makan ini asalkan halal. Makan Korea atau halal, silakan. Makanan Jepun halal, silakan. Tetapi, tuan-tuan, saya dah tahu, saya nak bagi tahu. Terlalu Korea, terlalu Jepun tidak membantu kita. Korea pun bukan agama macam kita. Jepun pun bukan agama macam kita, tuan-tuan dan puan. Ini yang kita kena fikirkan. Jadi apa lagi kesan berikutan dengan longgarnya Islam, longgarnya amalan Islam dalam keluarga. Dan kita cerita ni sesuai dengan hari Jumaat ni, para penonton. Hari Jumaat ini hari muhasabah. Hari Jumaat, hari muhasabah. Tuan-tuan, semalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, kita cerita muhasabah. Dah dua episod tentang muhasabah. InsyaAllah tambah lagi 2 episod kita nak cerita muhasabah. Di mana Ustaz Nazri membentangkan ada 6 tingkat-tingkat muhasabah. 6. Satu persatu. Lepas ini, tuan-tuan, setiap hari Khamis, setiap hari pagi Khamis, Ustaz Muhammad Nazri bergilir-gilir dengan Ustazah Umi Kalsum. Minggu depan ni Ustazah Umi Kalsum. Tuan-tuan, ambil tempat Ustaz Nazri yang digilir-gilirkan. Minggu pertama dengan minggu yang ketiga Ustaz Nazri, itu hari Khamis. Minggu yang kedua dan minggu yang keempat Ustazah Kalsum. InsyaAllah Ustazah Umi Kalsum Husin, yang saya kata ada Akademi Al-Qurannya di Kelang di sana, insyaAllah. Satu Ustazah, tuan-tuan tengok, tuan-tuan nanti tuntunlah, tuan-tuan, macam mana pandangannya, macam mana pendapatnya, macam mana ilmunya, kelulusan Azhar, semua Azhar University, tuan-tuan dapat, insyaAllah. Sama ada Jordan, sama ada Azhar, sama ada Yaman. Mereka semuanya belajar agama nun di negara-negara Arab, di luar negara di sana, insyaAllah.
Jadi tuan-tuan dan puan, balik tadi tentang kesan. Kesannya begitulah. Rumah tangga tuan-tuan, tak aman rumah tangga. Nampak macam aman tapi tak aman. Pasal jiwa tak aman tuan-tuan dan puan. Rumah besar, kereta besar, bilik-bilik besar, dapur besar, ruang tamu besar, selesa, kawasan-kawasan di luar rumah besar. Semuanya tuan-tuan. Mainan anak-anak, mainan mahal-mahal. Pakaian anak-anak, pakaian mahal-mahal. Makanan di restoran-restoran, fine dining tuan-tuan dan puan. Ini dia. Tapi apa artinya dalam hidup ini? Kalau misalnya amalan-amalan agama itu tipis. Apa artinya dalam hidup? Kalau misalnya tuan-tuan pengetahuan agamanya tipis. Apa artinya dalam hidup tuan-tuan dan puan? Kalau kunci agama, kunci surga itu tidak ada di tangan masing-masing. Ini apa artinya hidup? Kita mewah hidup, apa artinya kemewahan? Kan? Kereta besar, apa artinya kereta besar? Rumah besar, apa artinya rumah besar? Apa arti rumah besar? Kalau anak bercakaran antara satu dengan lain. Apa arti rumah besar? Ada anak 6 orang. Anak yang pertama tak tegur, anak yang kelima dekat 5 bulan tak tegur lagi. Apa artinya tuan-tuan? Artinya punya makan bersepah-sepah tuan-tuan. Membazir makan. Cuit sikit buang, cuit sikit buang. Itu yang kita dapati tuan-tuan. Apa artinya tuan-tuan? Apa arti hidup begitu? Apa arti ada hidupnya begitu tuan-tuan? Al-Quran ada tapi tidak dibaca. Apa artinya hidup itu tuan-tuan? Sujadah ada di rumah tapi tidak dibentang. Apa artinya hidup tuan-tuan dan puan? Kalau masjid ada, hanya sepelaung daripada rumah kita, tapi kaki kita tidak melangkah ke masjid. Apa artinya ada orang-orang agama di sekitar kita? Imam ada, Bilal ada, ustaz daripada universiti ada, ustaz UKM ada, ustaz UM ada, ustaz USIM ada. Keliling rumah kita mereka duduk. Tapi tak ada orang menggunakan mereka. Mereka yang terkhusus kepada Al-Quran. Berapa orang yang tasbih Al-Quran dengan profesor itu? Ada mereka yang tuan-tuan memang spesialis dalam sejarah Islam. Berapa orang yang mendengar cerita Nabi dan para sahabat sejarah Islam. Ada mereka pakar hadis. Berapa orang mencongkil isi hadis daripada profesor-profesor yang juga tinggal merupakan jiran tetangga kita. Inilah tuan-tuan. Jadi para penonton yang keenam, yang keenam tuan-tuan puan yang disebut kenapa dia jadi begitu ya? Kenapa dia jadi begitu tuan-tuan? Ialah kenapa jadi begitu? Kerana tuan-tuan mereka takutkan mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Hubbud dunia, mereka cinta kepada dunia, dan mereka takut kepada mati. Mereka benci kepada mati. Mereka tak mau mendengar kata kematian. Ini tuan-tuan. Dunia, pagi dunia, tengah hari dunia, petang dunia, malam dunia. Hubungan antara kita suami isteri pun dihubungkan dengan dunia. Suami tuan-tuan, suami yang mewah, isteri suka. Suami yang apa-apa, isteri tak suka. Rumah yang besar, suami suka, isteri suka. Rumah kecil, imam mertua kita tak suka. Kemewahan yang dicurahkan kepada bapa mertua, mak mertua, bapa mertua suka. Tapi kalau misalnya kefakiran ditunjukkan kepada bapa mertua, mak mertua, bapa mertua tuan-tuan, tidak meletakkan kita kepada senarai menantu yang disukai oleh mereka. Ini dia tuan-tuan ya. Segala-galanya. Dan tuan-tuan ya, sampaikan tuan-tuan tengok ya, saya ada pengalaman ya. Orang mati, tuan, kematian, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tuan-tuan terpaksa ditawarkan. Satu kereta daripada mana pun tuan-tuan kita isikan minyak, RM50. Lepas tu yang sembahyang jenazah paling tidaknya seorang RM10, seorang RM10. Kalau satu kereta 4 orang tuan-tuan dengan minyak RM30, RM40, RM70 satu kereta. 10 kereta dah RM700 tuan-tuan. Bayang. Mereka datang tetapi kerana dibayar. Jadi imam kerana dibayar. Jadi bilal kerana dibayar. Bacakan talqin kerana dibayar. Jadi tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah inilah yang berlaku tuan-tuan. Duit. Wang. Dan kadang tuan-tuan dan puan kalau kita tak jaga-jaga betul, mereka yang mendakwahkan agama pun perkiraannya duit, wang dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Dan tuan-tuan dan puan ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau agama itu diterjemah dengan duit, agama itu diterjemah dengan keuntungan dunia, tunggu kata Allah. Fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Tak boleh tuan-tuan ya. Jadi di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mana pernah tuan-tuan cerita dalam hikayat, dalam sejarah-sejarah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerita duit. Hubungan Abu Bakar dengan Nabi duit, hubungan Sayyidina Umar dengan Nabi duit, Sayyidina Osman dengan Nabi duit, hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi duit. Yang ada hubungan Sayyidina Ali dengan Rasulullah ila jihad, hubungan Osman dengan Rasulullah ila jihad,
Hubungan Sayyidina Umar dengan baginda adalah jihad. Hubungan Abu Bakar dengan baginda adalah jihad. Hubungan Sa'ad bin Waqqas dengan baginda adalah jihad. Hubungan Ali bin Walid dengan baginda adalah jihad. Ini dia. Sebab itu saudara para penonton yang dimati sekalian, insya-Allah tuan dalam musim sekarang ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita hanya bersiaran pagi ni, kami diminta oleh teman-teman para penonton jangan lebih daripada 7.40. Jadi biasanya kita akan berhenti dalam 7.35, 7.38 begitu untuk memberi laluan kepada teman-teman. Sekarang dah buka, sebahagian besar pejabat dah buka, 70% datang ke pejabat, 30% masih work from home. Tuan-tuan dan puan, jadi kita hormati permintaan-permintaan itu, jadi kita akan tamatkan program ini setiap pagi tuan-tuan dalam 7.40 begitu. Yang elok-eloknya dalam 7.35 kita dah tamatkan untuk memberi ruang yang lebih selesa kepada teman-teman yang tak mau tinggalkan program ini pada masa yang sama. Tuan-tuan tanggungjawab untuk hadir ke pejabat pada masanya. Kita hormat tuan-tuan dan puan dan kita pun pendekkan. Tak ada lagi program waktu subuh ni tuan-tuan dan puan yang menjangkau sampai pukul 8. Tak ada lagi. Sejak daripada 2 minggu yang lepas tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, program malam. Program malam ni kita hentikan sementara disebabkan kebanyakan kita punya ahli panel, kebanyakan profesor, doktor, ustaz dan ustazah terikat dengan program-program masjid. Kerana masjid-masjid telah pun mengadakan program. Macam masjid depan rumah saya ni, Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tun Dr. Ismail ni dah mula dah. Kuliah maghrib semalam dah mula. Pagi ni tuan-tuan ada tazkirah, iaitu sikit tafsir dalam Al-Quran telah pun bermula, dan hari-hari tuan-tuan dan program dah seperti biasa tuan-tuan program, insya-Allah. Kehadiran penampaknya seperti biasa, ada mengikut SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah. Sudah nampak cahaya tuan-tuan, cahaya ibadah sudah nampak di masjid. Cahaya kehadiran jamaah sudah nampak di masjid. Cahaya sembahyang berjamaah sudah nampak di masjid. Cahaya mereka tuan-tuan, rutin kita orang keluar masuk masjid pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Tuan-tuan betul-betul menyejukkan pandangan kita tuan-tuan. Sedang berlaku sekarang. Alhamdulillah. Kita harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam 2-3 minggu lagi mungkin perentasan negeri nanti akan diizinkan. Boleh merentaslah. Yang tak tengok mak dah 2 tahun, yang suami bercerai dengan isteri dengan anak-anak dah 2 tahun, tuan-tuan dan puan, yang sakit tak dapat dikunjung dah 2 tahun, tuan-tuan dan puan. Inilah masanya. Tetapi kita diingatkan, lakukanlah dengan SOP, lakukanlah dengan penjarakan, lakukanlah dengan pakai face mask, lakukanlah tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan merasakan macam nak demam-demam sikit dan tak selesa badan, pakailah tuan-tuan, pakai test, alat test kit tu ya. Pakai, selepas tu bolehlah buat test yang lebih besar daripada itu, insya-Allah. Para penonton yang mati sekalian, balik tuan-tuan, balik. Kita cerita tentang apa yang saya dapat daripada program yang 2 tahun. Yang diluahkan oleh sebelum kita ke udara, tuan-tuan, offline kita bincang-bincang juga sikit-sikit. Inilah yang saya dapat, yang saya himpunkan, apa yang saya beritahu tuan-tuan dan puan pada pagi Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, yang ketujuh, hasil daripada kesan yang sedemikian ni, yang paling menyedihkan kesan ini berlaku kepada anak-anak muda kita, tuan-tuan. Anak-anak muda di Malaysia ni, tuan-tuan. Saya fikir Malaysia lah. Kita ada satu program, tuan-tuan, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Minggu yang pertama, minggu ketiga, hari Sabtu jam 5, tuan-tuan. Minggu pertama, minggu ketiga, hari Sabtu jam 5 petang. Namanya Rentas 4 Negara Membawa Obor Islam. Rentas 4 negara membawa obor Islam. Tuan-tuan, catat tuan-tuan. Bagus tuan-tuan ni. Daripada Singapura, Al-Fadhil Ustaz Sheikh Syed Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Singapura, tuan-tuan. Orang alim, orang yang banyak berjuang. Daripada atas katil, tuan-tuan. Atas katil. Bedridden. Penyakit, aksiden tulang belakang, tuan-tuan. Seluruh tulang belakangnya sudah dibuat reconstruction tulang belakang. Jadi tak boleh bergerak, tuan-tuan. Bedridden. Dia dijaga oleh seorang anak perempuannya, tuan-tuan, di Singapura. Tapi, walaupun bedridden, walaupun nampak kesakitan melandanya, tapi dakwahnya, tapi ingatannya, Al-Qurannya, hadisnya, ulasannya, nama-nama buku yang disebutkan, nama-nama kitab yang disebutkan, nama-nama orang alim yang disebutkan, nama pemikir-pemikir yang muktabar yang disebutkan. Hebat. Ini daripada Singapura. Daripada Brunei, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Ajak, tuan-tuan, yang kelulusan daripada Azhar University, yang terkenal di Brunei,
Yang tuan-tuan yang ada program siang, malam, pagi, petang, ada consultancy firmnya selain daripada mengisi di masjid, di surau, jabatan kerajaan swasta dan sebagainya. Tuan-tuan, antara orang nama yang terkemuka yang paling atas di negeri Brunei Darussalam, Ustaz Abdul Rahman. Kemudian Badan Seri Brunei, Singapura tuan-tuan, Bogor Indonesia, minggu yang pertama, tuan-tuan, minggu yang pertama insya-Allah hari Sabtu, minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga, sebulan 2 kali. Minggu pertama tuan-tuan pukul 5 petang, minggu yang ketiga pukul 5 petang. Daripada Indonesia, Ustaz Ahmad Nur Redha. Ahmad Nur Redha. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Al-Qurannya keluar macam air, hadisnya keluar macam air. Ulasannya tu ada spesifik dan ulasannya tuan-tuan tidak pernah keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul-betul tuan-tuan, inilah perbendaharaan ilmu. Tiga-tiga mereka termasuk yang keempat Malaysia ni pengalaman hebat. Seorang tuan-tuan chemical engineer yang pada masa yang sama juga menjadi timbalan Yayasan Kebajikan Sabah Malaysia, iaitu Al-Fadhil Dr. Haji Haji Taum kita panggil, Zahrul Zain, Haji Zahrul Zain, pernah menjadi pensi kepada surau, kepada masjid dan sebagainya, yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang keusahawanan, dalam bidang kerja-kerja karier profesional, dan mempunyai fikirah Islam yang jitu bersama-sama dengan kita, teman-teman. Jadi insya-Allah maknanya tuan-tuan daripada yang dan peringkat antarabangsa ni pun tuan-tuan mereka concern kepada anak-anak muda kita. Anak muda yang tidak cinta agama, tidak minat pada agama. Tuan-tuan cuba bayangkan. Al-Fadhil, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kita ada 8 minit saja lagi. Kita kena berhenti. 7.40 kita kena berhenti. Assalamualaikum. Okey. Belum masuk Mur, belum masuk lagi. Oh, mute kot. Dia mute kot. Okey, para penonton yang hormat sekalian, alhamdulillah sementara Ustaz Anis Segar dia ada pun 37 saja lagi tu, kita akan pada 7.40, kita tak boleh lebih daripada itu tuan-tuan, oleh kerana teman-teman ada urusan ke pejabat dan sebagainya, dan saya dinasihatkan oleh para penonton supaya program pagi ini tuan-tuan dan puan kita akhirkan sekitar pukul 7.40 macam itu. Jadi Ustaz sekarang ni sedang mencari jalan macam mana, dia dah ada dengannya tuan-tuan, dia dah ada dalam set, tak keluar dalam skrin. Mungkin ada masalah teknikal, biasanya ada masalah teknikal. Apa pun tuan-tuan yang ketujuh tadi, insya-Allah kita yang concern pada anak-anak muda kita lah tuan-tuan. Tak minat. Kalau tak minat main bola tak apa lagi. Tak minat makan tak apa lagi. Tak minat nak berjalan tak apa lagi. Tak minat shopping tak apa lagi. Tak minat makan minum tak apa lagi. Tak minat tuan-tuan nasi masakan Melayu tak apa lagi. Tak minat baju Melayu tak apa lagi. Tak minat pakai samping tak apa lagi. Tak minat keluar dengan mak bapak tak apa lagi. Tak minat hadir dalam majlis keluarga, event keluarga, tak apa lagi. Tapi tak minat agama ni, macam mana boleh tak apa lagi? Tak boleh. Maknanya kalau dia tak minat agama, dia tak minat dengan Allah, dia tak minat dengan Rasul, dia tak minat berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minat kepada Al-Quran, dia tak minat kepada hadis, dia tak minat kepada sembahyang-sembahyang malam, dia tak minat kepada tuan-tuan sedekah, dia tak minat kepada menolong fakir miskin, dia tidak minat kepada menolong anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Ini adalah ibadah pelakon-pelakon agama yang mesti kita mainkan sebagai Muslim, tuan-tuan. Sebagai Muslim, kita mesti mainkan peranan ini. Tapi kalau anak kita tidak berminat, tuan-tuan, anak kita tidak berminat. Jadi macam mana, tuan-tuan, kalau anak kita tidak berminat? Ini tu. Jadi, tuan-tuan dan puan, sebab itu program macam ini penting. Program Ustaz Ernest, kita nak berhenti 7.40, kita ada 6 minit, 5 minit saja lagi. Tadi saya nak menyebutkan tuan-tuan puan, kita daripada itu tuan-tuan, apa yang kita buat yayasan? Yayasan ni ada satu unit. Unit namanya unit usrah keluarga. Nak bantu keluarga-keluarga yang mengalami masalah,
Menyebabkan anak-anak atau ahli keluarga, suami atau isteri tak minat agama. Tak minat agama. Quran tak minat, semayang tak minat, hadis tak minat, masjid tak minat, hormat mak bapak tak minat, hormat orang tua tak minat, ziarah orang sakit tak minat, ziarah orang mati tak minat. Tak minat. Pasal itu agama. Jadi tuan-tuan, kalau ada rumah-rumah yang macam itu, saya yakin banyak rumah yang macam itu. Panggil kita tuan-tuan. Hubungi kami. Hubungi kami. Kami sekarang dah ada 14 tuan-tuan. 14 usrah keluarga yang diadakan 2 minggu sekali. Ada usrah keluarga sebulan sekali, ada usrah keluarga seminggu sekali. Kita bantu tuan-tuan. Kita bantu menyediakan tenaga. Kita bantu menyediakan pakar-pakar untuk membantu keluarga itu tuan-tuan. Ini namanya usrah keluarga. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah, tak minat, anak tak minat, suami tak minat, isteri tak minat, siapa pun tak minat. Ada beberapa orang yang minat dalam keluarga, call saya tuan-tuan, call saya. Kita ada unit. Kita ada unit namanya unit usrah keluarga di Yayasan Sabha ini. Kita akan fikirkan macam mana caranya menentukan tarikh dan sebagainya, apa cara yang kita nak buat, apa cara yang kita boleh bantu. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti saya boleh bagikan nama-nama orang-orang yang dalam senarai kita, keluarga-keluarga yang sedang menyediakan program ini, sedang melakukannya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Boleh bercakap dengan mereka, tuan-tuan. Apa kesannya? Baru 1-2 program. Tapi kesannya, tuan-tuan, menyelinap kepada keluarga. Kesannya begitu mendalam kepada ahli keluarga. Kesan dah mula nak cerita agama, mula nak cerita Al-Quran, mula nak cerita salat, mula cerita hadis, mula cerita amar ma'ruf nahi munkar, mula cerita dakwah, mula cerita tuan-tuan apa yang patut dilakukan dalam rumah untuk membayangkan rumah kita dicintakan Islam. Mula tuan-tuan pegang Quran, mula pegang hadis, mula tuan-tuan bangun pagi itu sembahyang subuh, mudah diketuk. Mula tak payah diketuk lagi, tuan-tuan, pintu-pintu rumah tak payah, pintu bilik tak payah diketuk lagi. Ini kesannya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, sebahagian daripadanya orang yang muda-muda menubuhkan jawatan kuasa mereka. Setelah mereka ikuti program yang pertama, yang kita bersama-sama adakan dengan Yayasan Sabah ini, anak-anak muda menubuhkan jawatan kuasa untuk diberikan kepada yang dewasa apa benda yang anak muda nak dari segi pembentangan, dari segi apa juga yang usrah yang kita adakan. Mana input-input daripada orang muda. Orang muda nak dengar cerita mengenai orang muda. Orang muda nak tahu tajuk-tajuk mengenai orang muda. Jadi ini tuan-tuan dan puan yang kita dapat jelaskan, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, ini dia. Tuan-tuan, kontak saya tuan-tuan, kontak saya insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan dan puan yang saya nak sebutkan dalam hal kita nak membina suasana keluarga, minat kepada agama. Minat kepada agama ni tuan-tuan dan puan, apa dia tuan-tuan dan puan? Kita nak dirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, pagi ni kita nak cerita patutnya sedekah salah satu kunci syurga. Sedekah salah satu kunci syurga kita nak cerita pagi ni. Tapi oleh kerana Ustaz Ernie Senegal ada program kuliah pada pagi ini, terlewat untuk masuk, tuan-tuan dan puan, sekarang ni pun agak sukar untuk masuk. Tak tembus lagi pada skrin kita, nampaknya belum ada lagi. Kita nak berhenti lagi sekitar 4 minit tuan-tuan. 38, 2 minit lagi. Kita nak berhenti lagi 2 minit, jadi tak sempatlah minggu ni agaknya untuk kita bersama dengan Al-Fadhil, Ustaz yang kita cinta, Imam yang kita sayang tuan-tuan, yang telah membimbing kita sejak hampir 2 tahun yang lalu, dapat kita dapat bersiaran oleh kerana ada masalah teknikal di tempat beliau. Tempat beliau dengan tempat saya bercakap ni tuan-tuan depan, beliau Sungai Penchala di sebelah, saya pinggir Taman Tun ni, kalau bawa kereta 3 minit sampai ke tempat beliau tuan-tuan. Tapi oleh kerana masalah teknikal ni, ada internetnya kuat, ada internetnya tidak kuat, halangan-halangan pencawang dan sebagainya, itu menyebabkan tuan-tuan agak sukar untuk Ustaz Ernie Seregar, imam kita, untuk bertemu dengan kita pada pagi ini. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap sangat tuan-tuan. Satu lagi tentang TikTok tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok more kita dah masuk kepada semua, hampir semua sosial media. YouTube, tuan-tuan, pergi pada YouTube kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pada YouTube kita. Tiap daripada program-program kita, tuan-tuan, terdapat dalam YouTube. Tuan-tuan pergilah, bawa anak-anak, tuan-tuan. Mudah saja, tuan-tuan. YouTube boleh download, masuk dalam kita punya handphone, boleh dibawa di mana-mana, boleh tengok di mana-mana. Lepas tu Instagram, tuan-tuan, yang anak muda sebenarnya. Instagram ni ialah media, platform yang biasanya untuk orang umur 40 tahun ke bawah, tuan-tuan. Jadi kita ada Instagram, tuan-tuan. Instagram pun kita ada. Lepas tu kita ada Twitter, Lepas tu kita ada Facebook. Sekarang ni tuan-tuan yang melihat kami ni melalui Facebook. Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Facebook page ini sudah tuan-tuan, alhamdulillah, dengan sambutan daripada followers yang agak besar, tuan-tuan dan puan, yang mengikuti setiap hari kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan kita ada tuan-tuan peminat-peminat tegar kita, top fan kita yang sudah bersama kita sejak 2 tahun yang lalu. Setiap program ada di antara mereka, setiap program without fail.
Pagi dan malam, pagi dan malam, pagi pukul 7, malam 9 suku, pagi pukul 7, malam 9 suku malam, mereka tak pernah tinggal untuk bersama-sama dengan kita. Saya ucapkan tahniah, terima kasih. Betul-betul tuan-tuan, saya sedih, saya bukan sedih, saya terharu dengan sambutan, dengan komitmen yang ditunjukkan oleh teman-teman top fan kami, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan TikTok, saya berjumpa dengan tuan-tuan satu hari 7 kali jumpa TikTok. 7:30 pagi ni tuan-tuan, saya rasa dah di-upload ni. Sekarang dah di-upload tuan-tuan 7:30 pagi. Kita dalam TikTok ni pendek-pendek, 2 minit setengah, 2 minit setengah. Sudah di-upload, tajuk besarnya ialah tuan-tuan dan puan, sifat anak derhaka. Saya dah rakam 50 rakaman. 50 rakaman, tiap-tiap satu tuan-tuan 50 episod. 50 episod. Namanya sifat anak derhaka. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 9 nanti live. Mungkin saya dalam kereta nanti tuan-tuan. Saya nak pergi satu tempat, dalam kereta mungkin kita live. Bincang tentang Mahkota Cinta. Itu tuan-tuan dah banyak siri dah Mahkota Cinta kita bincang, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, pada pukul 9:30 begitu, kita uploadkan satu lagi video. Pun 2 minit setengah. Nama videonya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit. Lepas tu tuan-tuan dan puan, petang ni pukul 1. Pukul 1 tengah hari tuan-tuan. Saya ingat pukul 12.30 lah, pukul 12.30 tuan-tuan. Semalam kita rakamkan pukul 1. Pukul 1 tak berapa sesuai. Ada sahabat-sahabat bagi tahu saya pukul 1 tak berapa sesuai, orang dah bersibuk nak sembahyang Zuhur. Jadi pukul 12.30. Kita buat pukul 12.30 live. Itu dalam masa 2 minit, 3 minit. Tuan-tuan, dengan tajuk-tajuk kita berikan nama Refleksi DDHA. Refleksi Datuk Dr. Hassan Ali. Berbagai-bagai tajuk dah tuan-tuan. Dalam 3 minit, 4 minit, 5 minit begitu kita bincangkan. Itu pukul 12.30. Bukan pukul 1 tuan-tuan, pukul 12.30 hari. Semalam kita bersama pukul 1. Tapi hari ini atas permintaan teman-teman, cadangan teman-teman, kita buat pukul 12.30 tengah hari live. Kemudian tu tuan-tuan 5.30 petang, live lagi sekali. 5.30 petang, live lagi sekali, kita tentang fadilat ilmu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan. Ilmu akli, ilmu nakli kita bincangkan tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan dan puan, kita malam dalam pukul 8.30 kita uploadkan lagi video. Nama video tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah nama videonya cantik, nama videonya tuan-tuan. Baru-baru yang ketiga, kali ini yang keempat tuan-tuan, siri yang keempat. Nama videonya tuan-tuan, Ikatan Sutera Suami Isteri. Ikatan Sutera Suami Isteri. Tuan-tuan fahamlah sutera yang kuat, sutera yang ampuh, sutera yang cantik, sutera yang menawan itulah tali pengikat suami isteri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah marilah kita sama-sama, dan tak ada cara lain tuan-tuan. Tak ada cara lain. Marilah kita tambah ilmu, marilah kita perkukuhkan ilmu kita, ilmu agama dan amal agama. Kita akan mati, tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Sebelum kita mati, pastikan tuan-tuan, kita mati dalam husnul khatimah. Dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Cukup sekali itu tuan-tuan, minta maaf. Ustaz Ernest Senegar tak dapat masuk tuan-tuan. Mungkin ada masalah teknikalnya tuan-tuan. InsyaAllah kita dah sampai sekarang, jam saya sudah pukul 7.43 minit tuan-tuan. 3 minit dah lebih daripada 7.40 yang saya jangkakan kita akan berhenti. Apapun tuan-tuan, program pagi kita mula pukul 7 selama 40 minit dan kita akhirkan pukul 7.40. Program malam kita tangguhkan, hanya nanti diberitahu secara notifikasi, secara poster dan sebagainya. Ada program-program malam yang kita buat live bila saya ke masjid, bila saya ke surau, daripada masjid, daripada surau, tempat-tempat yang lain tuan-tuan, kita salurkan cara live. Itu kita akan bagi tahu program malam. Tetapi program malam yang biasa, jadual yang seperti biasa kita tangguhkan seketika tuan-tuan. Cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada puan-puan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 9 pagi ni. Pukul 9 pagi ni live dalam TikTok. Tuan-tuan downloadlah TikTok, tuan-tuan. Download TikTok. InsyaAllah banyak benda yang kita dapat daripada TikTok. Mungkin ada yang mengagut pun ada, tuan-tuan. Yang jual diri pun ada, yang jual kecantikan pun ada, yang jual punggung pun ada. Macam-macam lah tuan-tuan. Kita tengok tu, kita tak sampai hati nak tengok tuan-tuan dan puan. Tetapi yang berbentuk agama, didikan agama pun syarat. Kebanyakan selebriti kita, TV dan radio, selebriti besar dalam negara ini, semuanya ada akaun masing-masing dalam TikTok. Jadi saya baru 2 bulan 2 hari dalam TikTok. Alhamdulillah, walaupun begitu sambutannya sangat-sangat mengagumkan tuan-tuan. Cukup sekali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.